Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Muhammad Zamri dari kelas DPHU 3G. Terima kasih kepada pensyarah bagi subjek ini, Ustaz Muhammad Fakhrazi bin Ghazali. Tajuk pembentangan kami adalah maqasid ibadah haji dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Saya adalah presenter yang pertama akan menceritakan serba sedikit pengenalan dan definisi maqasid ibadah haji menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Pengenalan bagi maqasid ibadah haji ini, saya akan menceritakan maksud maqasid. Apa itu maqasid? Maqasid adalah tujuan di mana umat Islam mengerjakan haji dari segi pandangan Al-Quran maupun Sunnah. Kajian ini bertujuan melihat atau menyingkap sejauh mana amalan-amalan yang dilakukan oleh individu itu bertepatan atau bersesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kawan-kawan selepas ini akan menceritakan maqasid ibadah haji dalam perspektif Al-Quran, lepas tu dalam perspektif As-Sunnah. Saya kaitkan dengan dalil dan pensyariatan. Haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Dan merupakan salah satu kefarduan yang di mana wajib melakukannya dan mempelajarinya. Sesiapa yang mengingkari sesiapa yang mengingkarinya adalah kafir dan keluar daripada Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata' ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'alim." Maksud yang boleh diketengahkan adalah, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur dan ataupun ingkarkan kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Surah Al-Imran ayat 97. Saya akan menceritakan pula definisi bagi maqasid ibadah haji menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Sebelum itu, dalil presenter yang seterusnya akan menceritakan. Definisi bagi maqasid ibadah haji menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah adalah, seorang itu lebih menyibuk diri dan memberi tumpuan yang mendalam kepada aspek hukum hakam fiqh di mana yang berkaitan ibadah haji dan keperluan haji. Seperti rukun haji, wajib haji, wukuf di Arafah dan lain-lain lagi. Sedangkan dari sisi matlamat atau maqasid haji serta dalil-dalil yang diabaikan. Justru itu, ibadah haji ini juga tidak membantu untuk memberikan impak yang positif terhadap pengislahan individu, malah melaksanakan dan juga kepada masyarakat. Seterusnya, di samping itu, kajian ini juga cuba untuk mendatangkan hadis-hadis yang berstatus sahih atau mempunyai darjat yang boleh dijadikan hujah bagi amalan-amalan yang perlu dilakukan semasa menunaikan ibadah haji dan umrah. Dalam konteks ini juga, kelebihan ataupun fadilat menunaikan ibadah haji dan umrah ini dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah juga akan mendatangkan serba sedikit agar dapat menguatkan lagi jazbah dalam diri umat Islam untuk mengerjakan ataupun menunaikan ibadah haji. Ini kerana fitrah sesuatu perkara ini juga
terlebih dahulu, walaupun perkara-perkara ini tidak sepatutnya, tetapi sekurang-kurangnya dapat membantu dalam soal menambah dan menguatkan lagi keyakinan dalam diri seseorang untuk mengerjakan haji, di mana rukun haji adalah wajib bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein bin Abu Bakar dari kelas di PHU 3I. Nombor matrik saya di HSU 20202 4947. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dalil berkenaan maqasid haji. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Surah Al-Hajj ayat 26. Di dalam ayat ini terkandung makna yang mengecam dan mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, mempersekutukannya dengan yang lain dari kalangan Quraisy, yang justru hal itu dilakukan di tempat yang pada mulanya dibangun untuk mengesahkan Allah dan menyembahnya. Kemudian Allah menyebutkan bahawa dia telah menempatkan Ibrahim di suatu tempat di Baitullah, yakni Allah memberinya petunjuk ke tempat itu dan menyerahkannya kepada dia serta mengizinkannya untuk membangun rumah di tempat tersebut. Selain itu, kebanyakan mufassirin berpendapat dengan menyatakan bahawa membersihkan Al-Bait bermaksud membersihkan Kaabah dari segala bentuk syirik dan berhala. Justru Rasulullah SAW menolak talbiyah orang musyrik yang mempersekutukan Allah SWT dengan mengubahnya kepada mengesahkan Allah SWT. Lafaz talbiyah ini disandarkan daripada hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum maqasid haji. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, iaitu rukun Islam yang kelima. Hukum bagi menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi mereka yang berkemampuan. Ini berdasarkan daripada dalil daripada Al-Quran yang bermaksud, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Surah Ali Imran ayat 97. Menurut Syekh Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat di atas, ia menerangkan bahawa ibadah haji ini diwajibkan kepada setiap orang Muslim mukallaf yang berkemampuan. Hal ini kerana perintah haji merupakan satu penghormatan besar kepada Baitullah, bermula dari zaman Nabi Ibrahim AS sehingga ke zaman Nabi Muhammad SAW. Justru, pelaksanaan ibadah haji dan umrah mampu menjadi mercu tanda dan bukti pengabdian setiap hamba kepada penciptanya. Seterusnya, Nabi SAW turut menegaskan berkenaan hal tersebut di dalam sabdanya yang berikut, yang bermaksud, Islam didirikan di atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan pesuruhnya, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hukum mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi mereka yang berkemampuan. Namun, ibadah haji dan umrah ini dikira sunat untuk dikerjakan secara berulang-ulang kali. Ini kerana terdapat banyak kelebihan yang telah dijanjikan kepada sesiapa yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan penuh keikhlasan
dan ketakwaan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ibadah umrah kepada umrah berikutnya adalah kafarah, penghapusan dosa di antara kedua-duanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan syurga. Berdasarkan hadis tersebut, kita sebagai seorang Muslim haruslah berusaha untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan sebaik mungkin. Persiapkanlah bekalan dari segi mental dan fizikal agar kita dapat menumpukan sepenuhnya perhatian dalam pelaksanaan ibadah haji yang kita kerjakan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Hikmah yang kedua ialah mendapat tarbiyah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan mereka yang pernah mengerjakan haji, mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahawa ibadah haji adalah kemuncak ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Ini disebabkan jumlah orang yang sama-sama mengerjakan ibadah tersebut adalah terlalu ramai hingga menjangkau jutaan orang, jutaan jemaah haji dari seluruh pelosok dunia datang berkumpul di Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan akan rumah ini akan berhaji kepada tiap-tiap tahun 600,000. Jika kurang, nescaya dicukupkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat. Berdasarkan hadis ini, jelas kelihatan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang yang akan hadir ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah tidak kurang daripada 600,000. Sekiranya jemaah yang hadir ke Baitullahil Haram kurang daripada 600,000, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan bilangan tersebut dengan menambah para malaikat untuk beribadat kepadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah, dari umrah yang pertama hingga umrah yang kedua menjadi penebus dosa yang terjadi di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur, iaitu haji yang diterima itu, tidak ada balasannya kecuali syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jelas kelihatan bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua menceritakan setiap umat Islam yang hadir ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya mereka akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu akan diberikan ganjaran syurga dan pahala kepada mereka. Hikmah yang ketiga adalah ia dapat membersihkan dosa. Mengerjakan haji atau umrah merupakan kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa tempat dalam mengerjakan ibadah haji, iaitu tempat yang mustajab untuk berdoa dan bertaubat. Malah ibadah haji itu sendiri, jika dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan sempurna, tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya sehingga ia suci, bersih seperti bayi yang baru lahir ke dunia ini. Banyak tempat-tempat yang dijelaskan untuk berdoa, tempat-tempat berdoa yang mustajab. Antaranya ialah berdoa di hadapan Kaabah, berdoa di hadapan Baitullahil Haram, berdoa di dalam
maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam Raudah, iaitu di dalam Masjidin Nabawi dan sebagainya adalah tempat-tempat yang dimakbulkan, dimustajabkan doa-doa yang diminta oleh umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah tanpa mengucapkan atau mengatakan perkataan keji, tidak membuat fasik, tidak melakukan perkara-perkara fasik, dia akan kembali ke negerinya dengan fitrah jiwanya yang suci ibarat bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Kita perolehi adalah memperteguhkan iman setiap umat Islam. Ibadah haji secara tidak langsung telah menghimpunkan manusia umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Mereka terdiri dari berbagai bangsa, warna kulit dan bahasa pertuturan yang berbeza. Hal ini membuka pandangan dan fikiran tentang kebenaran Al-Quran yang diterangkan semuanya dengan jelas dan nyata. Ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahawa kekuasaan Allah memilikinya di dalam seluruh dunia ini. Sebagaimana kita lihat, berkumpulnya berbagai bangsa, berbagai warna kulit, berbagai bahasa pertuturan di Makkahul Mukarramah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Ini adalah salah satu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang jelas kita lihat. Kuasa Allah ini tiada tolak bandingnya dengan umat yang ada pada hari ini. Kuasa Allah ini tidak mampu ditandingi oleh makhluk-makhluk yang lain. Kuasa Allah ini dapat membezakan warna kulit, dapat membezakan bahasa pertuturan, dapat membezakan bangsa-bangsa dari seluruh pelosok dunia yang tidak mampu kita lihat dengan akal fikiran kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencipta semua ini dengan kekuasaannya. Di dalam surah Al-Hujurat ada menyatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal. Kita dapat lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini menerangkan bahawa setiap manusia dilahirkan dari sebuah rahim wanita, iaitu Hawa, yang telah digandingkan dengan Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai-bagai bangsa, suku, kaum adalah supaya untuk kenal mengenali satu sama lain, untuk mengeratkan lagi silaturrahim antara umat Islam. Selain itu, di dalam surah Ar-Rum ada menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Hikmah yang kelima dan hikmah yang terakhir berdasarkan maqasid ibadah haji dan umrah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ialah dapat merasakan bayangan berada di padang mahsyar.
Bagi orang yang belum mengerjakan haji, sudah tentu belum pernah melihat dan mengikuti situasi perhimpunan jutaan manusia yang berkeadaan sama tiada beza. Itu semua dapat dirasai ketika mengerjakan haji. Perhimpunan di Padang Arafah menghilangkan status dan perbezaan hidup manusia sehingga tidak dapat kenal siapa yang kaya, siapa yang hartawan, siapa yang rakyat biasa, siapa yang raja atau sebagainya. Apabila kita mengerjakan haji, sudah tentu kita dapat lihat di mana salah satu tempat berkumpulnya umat Islam dalam menunaikan ibadah tersebut adalah tempat berkumpulnya di Padang Arafah. Di Padang Arafah tersebut akan dikumpulkan jemaah yang mengerjakan haji dengan berpakaian putih supaya duduk di tengah padang pasir Arafah tersebut supaya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat apabila kita berada di padang Arafah seolah-olah kita berada di padang mahsyar. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling takwa. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ada dalil yang dapat menguatkan supaya kita berprinsip kepada maqasid ibadah haji dan umrah. Antaranya dari dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Berdasarkan surah ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada umatnya yang berkemampuan untuk mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Selain itu, dalil dari as-sunnah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa sawmi ramadana. Maksudnya, Islam didirikan di atas 5 perkara. Bersaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruhnya. Yang kedua, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji di Baitullahil Haram dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, jelaslah kita lihat bahawa rukun Islam terdiri daripada 5 perkara. Sekiranya umat Islam menolak salah satu perkara ini, nescaya ia akan jatuh kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ajwad bin Muhammad Rashidi daripada kos di PHU 2I. Nombor matrik saya DHU 202025302. Baik, pada hari ini saya ingin menerangkan kepada anda semua iaitu maqasid ibadah haji menurut perspektif sunnah. Baik, apa yang dimaksudkan ibadah haji menurut perspektif sunnah? Iaitu adalah kita dapat mengetahui objektif
atau maqasid itu bertetapan dengan sunnah. Maksudnya ia adalah satu tuntutan supaya semua amalan ibadat kita bertetapan dengan sunnah. Itu yang dimaksudkan. Baik, maksudnya dalam maqasid ini kita boleh lihat bahawa kita dapat mengkaji, ataupun kita sebagai pelajar kita dapat mengkaji dan melihat sejauh mana ciri-ciri maqasid itu. Maksudnya maqasid ibadah haji ni dia tak boleh lari daripada soal hukum akal. Maksudnya maqasid ibadah haji ni kita boleh lihat bahawa maqasid ni iaitu apa yang disyariatkan, apa yang sunnah ajar. Maksudnya apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan. Itu yang dimaksudkan dengan maqasid. Maksudnya dalam soal maqasid ini kita boleh lihat bahawa kita dapat mengetahui ataupun dapat membicarakan dengan lebih jelas soal hukum ibadah haji dari sudut maqasid dalam perspektif sunnah secara menyeluruh. Dan tujuannya adalah kita dapat mengenali lebih jelas maqasid hadis-hadis sahih berkaitan dengan ibadah haji. Baik, kita pergi kepada isi yang pertama mengenai maqasid ibadah haji menurut perspektif sunnah adalah yang pertama, iaitu dapat mengukuhkan ingatan terhadap Allah SWT. Atau lebih pendek lagi ialah zikir kepada Allah. Baik, maqasid yang paling utama disyariatkan dalam ibadah haji ialah zikir kepada Allah SWT. Baik, kita pergi kepada zikir. Apa yang maksud dengan zikir? Zikir ialah dari segi bahasa bererti mengucap, mengagungkan, menyebut dan mengingati nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita boleh berzikir dengan macam-macam, sebut Allahu Akbar ke Alhamdulillah, dan kita boleh zikir kepada Allah dengan pelbagai apa yang kita mampu, apa dengan pelbagai kaedah yang kita minat zikir ini. Maksudnya kita boleh berzikir kepada Allah seperti mana yang Nabi ajar untuk kita berzikir kepada Allah SWT dengan memuji selalu untuk memperoleh pahala yang berterusan. Selain daripada itu, kita pergi kepada isi yang kedua, iaitu mengesahkan Allah SWT dan menolak segala bentuk syirik. Baik, apa yang kita lihat di sini adalah ibadah haji ini bertujuan untuk mencapai matlamat yang agung, dan matlamat yang agung iaitu mengesahkan Allah SWT dan mengikhlaskan diri beribadat kepadanya. Maksudnya kat sini ialah kita mestilah mengesahkan Allah, iaitu memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT, dan juga kita ikhlas dalam melakukan amal ibadat haji ini supaya amalan kita diterima oleh Allah SWT. Baik, selain itu juga kita boleh lihat setiap amalan haji iaitu berdiri di atas asas mentauhidkan Allah SWT dari segala bentuk kesyirikan. Maksudnya kita melakukan amalan haji ini untuk kita perbaiki diri kita, untuk kita menolak segala bentuk syirik, untuk mentauhidkan Allah SWT, itu Allah yang satu. Baik, kita boleh lihat itu yang dimaksudkan. Di samping itu juga Allah SWT telah mensyariatkan pada umat yang terdahulu semenjak zaman Nabi Ibrahim AS dan zaman selepasnya, bahawa untuk melaksanakan ibadah haji ini, iaitu menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang. Maksudnya menyembelih binatang berbeza pula dengan zaman jahiliah, yang di mana zaman jahiliah dulu kita boleh lihat bahawa mereka ini menyembah berhala, iaitu menyembah binatang, kemudian disembelih, kemudian dimakan. Itu yang menyebabkan Allah SWT turunkan perintah kepada Nabi Ibrahim dan zaman selepasnya untuk melakukan ibadah haji ini dengan melakukan amal ibadah haji ini dengan
kita melakukan ibadah korban, iaitu menyebut nama Allah yang satu. Maksudnya kita yakin bahawa kita melakukan ini kerana Allah suruh melakukan ibadah korban, walaupun dia tak wajib tapi sunat muakkad, tetapi kita boleh melakukan ibadah korban ini dengan menyebut nama Allah SWT, supaya kita tidak ragu-ragu dengan perkara yang kita buat itu. Tidak ragu-ragu dan kita yakin kita buat itu betul atas kehendak atas perintah yang Allah suruh kepada kita untuk melakukannya. Baik, akhir sekali, iaitu isi yang ketiga pula ialah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maksudnya ibadah haji ini merupakan kewajipan seseorang Muslim itu untuk dia bersyukur dengan nikmat apa yang Allah bagi. Maksudnya kita boleh pergi sana dengan nikmat. Maksudnya betul lah orang kata kita pergi sana kerana Allah jemput kita. Selagi mana Allah tak jemput kita, selagi kita dapat pergi ke sana. Jadi apabila kita dapat pergi ke sana untuk menunaikan haji ataupun umrah, kita sentiasa bersyukurlah dengan sebab Allah dah pilih kita untuk menjadi tetamunya. Bukan senang Allah nak pilih ni kan. Maksudnya beberapa ramai lagi orang yang di luar sana yang teringin nak pergi, tetapi Allah tidak mengizinkan, tidak membagi peluang kepada mereka. Jadi apabila kita dapat terpilih untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka kita kena menggunakan manfaat ini dengan sebaik mungkin. Selain itu juga, ibadah haji juga dianggap penampilan seorang hambanya. Maksudnya seorang hambanya untuk patuh dan ketundukan terhadap peraturannya yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maksudnya hamba ini dalam melaksanakan ibadah haji tu, seseorang hamba itu dia patuh dan dia ikut apa yang Allah SWT suruh kepada dia untuk dia melakukan ibadah haji ini. Itu yang dimaksudkan. Dan yang terakhir sekali ialah ibadah haji ini juga ibadah haji ini juga dapat mengajar Muslim, iaitu erti kesabaran, pengorbanan dan kesyukuran. Ia adalah ibadah yang melibatkan harta dan tubuh badan. Maksudnya melibatkan harta dan tubuh badan ini adalah kita melihat bahawa kalau kita nak pergi sana, kita memerlukan harta, kita perlukan duit untuk pergi sana, untuk kita melakukan ibadah haji ataupun umrah. Dan tubuh badan kita pula perlulah sihat supaya segala aktiviti yang dekat Mekah atau Madinah, segala maksudnya tubuh badan kita ni sihat supaya mudah untuk kita melaksanakan aktiviti dekat sana, untuk beribadat, untuk pergi masjid dan sebagainya. Dan juga kita mengajar kita pengorbanan, maksudnya kita meninggalkan rutin harian kita dekat sini. Rutin harian kita seperti kita contohnya kita sebagai pelajar, sebagai pekerja, kita rutin harian kita. Jadi apabila kita pergi sana, kita korbankan masa kita semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Baik, itu sahaja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya cara penyampaian saya kurang jelas dan kurang menarik untuk semua orang. Saya mohon maaf sekali lagi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rifki bin Amir dari kelas D PHU 3A. Saya akan terangkan bab 3 mengenai kesan umat Islam dalam masalah mengenai maqasid ibadah haji dan umrah. Penangguhan ibadah haji dan umrah ke atas umat Islam. Seseorang yang muktalaf wajib untuk menunaikan ibadah haji sekiranya cukup syarat yang mewajibkan. Antara pensyarat terpenting hendaklah mereka itu termasuk dalam golongan yang berkemampuan atau istihah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walillahi 'alan nasil hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Maksudnya mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Al-Imran ayat 97. Seseorang itu memiliki harta yang mencukupi untuk mengerjakan haji dan umrah. Harta ini termasuk tambang, pengangkutan, perbelanjaan, pergi dan balik, bayaran visa, pasport, perjalanan dan upah
memandu haji dan umrah sebagaimana yang dikehendaki pemerintah, dan kesemuanya harta itu mestilah lebihan daripada jumlah hutang dan perbelanjaan ahli keluarganya selama mana ketiadaannya. Terdapat 3 kesan. Yang pertama, disebabkan wabak penyakit. Islam melarang umatnya daripada mengunjungi tempat yang dilanda wabak bagi melindungi daripada terkena kemudaratan itu. Bagi mereka yang menetap di kawasan landa wabak, Islam melarang mereka daripada keluar atau meninggalkan kawasan bagi mengelakkan daripada penularan wabak penyakit itu. Yang kedua, disebabkan keuzuran. Menurut pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, ibadah haji termasuk dalam kategori wajib musawwah, iaitu kewajipan yang mempunyai keluasan waktu untuk mengerjakannya, dengan maksud seseorang yang telah memenuhi syarat wajib untuk menunaikan haji masih lagi tidak diwajib secara serta-merta untuk menunaikan haji tersebut. Yang ketiga, disebabkan darurat. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan perbahasan berkenaan darurat ialah konsep yang implikasinya mengharuskan apa yang diharam oleh syarak atau keharusan meninggalkan kewajipan. Justru beliau berpendapat darurat itu adalah suatu keadaan bahaya atau kesukaran bersangatan yang menimpa manusia sehingga bimbang ia akan menyebabkan kemudarat kepada nyawa atau anggota atau maruah dan akal atau harta yang berkaitan dengannya. Akhir sekali ialah kesimpulan. Dapat mengetahui objektif atau maqasid sesuatu ibadah itu adalah satu tuntutan supaya segala amalan kita itu bertepatan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini adalah untuk mengukur sejauh mana amalan jemaah haji Malaysia menepati maqasid Al-Quran dan Al-Sunnah. Kesemua maqasid ini perlu didedahkan keutamaannya kepada pembimbing jemaah haji dengan menghubungkan amalan haji dengan maqasidnya kepada bakal jemaah haji dan merungkaikan permasalahan haji masa kini dengan mengambil solusi berdasarkan maqasid Al-Sunnah untuk mencapai keputusan terbaik dan menepati kehendak syariat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa timmu al-hajju wal mu'rata lillah." Maksudnya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.